في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل على هذه النية لقضاء الحاجة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pesanan terakhir dari saya bagi kaum bapa, segera kasih sama ada kaum ibu yang berada di atas atau di sebelah, harap dapat kita penuhkan ruang-ruang yang di hadapan. Sekiranya ada ikhwah-ikhwah kita yang datang, bolehlah mereka masuk dan tidak mengganggu apa yang tuan-tuan sedang duduk dan lihat. Jadi kita penuhkan soft-soft yang ada di depan. Boleh saja duduk di kawasan-kawasan yang ada. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Baiklah, dengan tamu bawa lagi saya persilakan Al-Fadil, yaitu Undang Al-Haz Ustaz Muhammad Kazim Haji Elias Al-Hafiz untuk tampil. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Fayatafadhal. Terima kasih Ustaz acara majlis pada malam ini, mengurusi dan ahli-ahli datang kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan dan saudara semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, saya sampai di masjid ini. Maka selepas habis Isya tadi, ahli-ahli bertakbir masjid datang berjumpa dengan saya. Ada yang tersenyum, ada yang digambar, ada yang bagi saya 11 teh kosong sebagai lapik perut. Ada yang bersalam dengan saya, ada yang berpeluk dengan saya, ada yang digambar. Jadi saya masih seronok sebab ada orang datang dan ada orang sambut saya. Tuan-tuan, begitulah kita kalau kita pergi ke rumah orang, kita pergi ke mana-mana, orang tunggu kita, orang sambut kita, orang layan kita, kita rasa seronok. Tapi kalau kita datang ke satu tempat, orang tak peduli. Baru ni saya pergi ke satu tempat perkelahan pertandingan di Malaysia. Saya sampai bawa anak-anak, bawa isteri, nak pergi makan ikan bakar, nak makan seafood. Duduknya sampai 20 minit, tak ada siapa punya layan. Panggil pelayan, ambil order, sekejap. Nanti dia ringkas lagi, ambil order, sekejap. Tengoklah 20 minit, sekejap bila ya, masa dah berjalan, dekat pukul 11. Saya tak makan malam. Saya bawa anak-anak bercuti. Anak-anak dah lapar. Tak ambil sampai setengah jam. Saya kata, jomlah kita pergi makan di kedai lain. Wah, macam mana kedai dia dah kaya, kita tak ada duit kita. Mengang pun ada, rasa pun ada. Tapi kita cakap sabarlah. Mungkin kita tak ada rezeki di sini. Anak-anak dah tidur dekat kereta, cari kedai lain pula. Kita pergi kalau orang tak layan kita, kita tak seronok.
Pergi ke rumah orang bagi salam tak jawab. Kita tanya dia tak jawab. Apa khabar pakcik? Ya, tengok muka pun tak nak. Apa rasa kita? Rasa bengang, rasa sedih, rasa hina. Tak apa, kita pujuk hati kita. Tak apa, aku balik rumah aku. Kau tak layan aku ambil order, tak apa, aku boleh masak sendiri. 2 minit je aku masak, boleh makan. Nama dia Maggi Mee. Tak apa, kau tak layan aku makan, tak apa, tak apa, tak apa. Aku singgah dekat 7-Eleven, aku beli minuman. Siap dalam tin, tak payah baca-baca. Tak apa, kau tak layan aku balik rumah aku. Aku tengok television puas-puas. Itu kalau orang tidak layan di dalam dunia. Tetapi ingat tuan-tuan, satu hari kita akan sampai ke suatu tempat yang rumah lain tidak ada, yang gubung lain tidak ada, yang rumah tidak ada, yang negeri lain tidak ada, melainkan negeri akhirat. Hanya menjadi mutlak Allah yang disebut sebagai Maliki Yaumiddin. Hanya Allah saja yang berkuasa pada hari itu. Dan Allah sebut, aku tidak akan bercakap dengan mereka. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Aku tak akan tengok mereka. Wala yanzuru ilaihim. Aku tak akan tengok mereka. Aku tak akan bercakap dengan mereka. Wala yuzakkihim. Aku tak akan ampunkan dosa mereka. Wala hum adzabun alim. Sesungguhnya bagi mereka ini azab yang pedih. Bayang tuan-tuan, di hari kiamat yang pertamanya Allah tak akan bercakap dengan mereka. Tuan-tuan nak balik ke mana kalau Allah tak cakap dengan kita di hari kiamat? Sampai di hari kiamat, sampai di padang mahsyar, Allah tak tengok kita. Tuan-tuan nak balik ke Singapura, Tuhan tak tengok muka kita. Kita cakap dengan malaikat, ambil tiket. Mana adanya malaikat? Bukit Panjang. Dan Tuhan tak nak tengok, saya balik Singapura lah. Tak boleh balik. Allah tak tengok, Allah tak ampunkan dosa, Allah tak cakap, dan Allah sediakan azab yang pedih. Mana negeri yang kita nak pergi? Mana tempat yang kita nak cari? Mana tempat yang kita nak balik? Kalau di dunia orang tak tengok kita, kalau di dunia orang tak layan kita, kita boleh bawa kereta kita balik rumah kita. Tapi kalau di hari kiamat, Allah tak tengok kita, Allah tak pandang kita, Allah tak bercakap pada kita, mana negeri kita nak sampai? Pada tempat siapa yang kita nak mengadu? Hanya pada hari itu yang Allah saja yang berkuasa. Orang lain tidak berkuasa, pemimpin tidak berkuasa, ulama tidak berkuasa. Tidak ada siapa pun yang berkuasa melainkan Allah Ta'ala. Inilah suatu hari yang kita akan pergi, tuan-tuan. Inilah satu hari yang kita akan hijrah ke sana. Jadi bagaimana kita nak menjadikan diri kita ini supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita nak supaya Allah tengok kita? Bagaimana kita nak supaya Allah ampunkan dosa kita? Bagaimana kita nak buat supaya Allah tak kenakan azab yang pedih kepada kita? Maka inilah diberikan peluang kepada kita untuk kita berhijrah, menjadi inspirasi kepada kita. Bagaimana untuk mencari redha Allah? Kalau kita berniaga, kita akan mencari jalan macam mana nak tarik pelanggan. InsyaAllah. Saya tengok tuan-tuan, macam-macam orang nak tarik pelanggan. Ada yang membawa perempuan yang cantik untuk mengambil order. Cantik-cantik gila, muda-muda pula. Kita umur 70, dia umur 18. Dia panggil kita abang. Tak perasan kita. 18 muda, panggil kita pakcik. Tok Wan dia 74 tahun. Abang, nak makan apa abang? Orang siap. Tak secara kopiah abang simpan dalam kereta selama roh ubah-ubah masuk kedai tomyam. Bila balik ke rumah, isteri pula putih jombat. Abang nak makan apa begini? Aku tengok kamu campur ni rapi. Diletaknya perempuan muda-muda sebab apa? Nak tarik orang. Bagaimana peniaga-peniaga nak tarik orang? Masya Allah, diberinya offer 50%. Dihiaskan kedai cantik-cantik, diletakkan kepadanya aircon supaya pelanggan rasa datang, rasa nak datang lagi.
tarik orang datang ke kedai dia. Kadang-kadang kita ini tuan-tuan nak menarik perhatian manusia. Saya laki-laki nak menarik perhatian perempuan, Masya Allah, rambut ada remos. Kadang-kadang dibuat huruf S, namanya Suparman. Sini tuan-tuan. Masya Allah, nak menarik orang perempuan. Masuk gym, badan berketuk. Tak pakai baju-baju dengan panjang ni tuan-tuan, pakai t-shirt. Itu pun scrub nampak masuk begini je. Saja-saja buat gambar kepala, itu bagi nampak berketuk. Ya, kadang-kadang bajunya tak dikancingkan, tak dibutamkan. Sebab apa? Nak tunjuk bulu dada. Ada dalam aurat tunjuk begitu. Sebab nak tarik orang perempuan. Orang perempuan pula nak tarik orang lelaki macam mana? Masya Allah, sini merah, sini hijau, kuning. Orang lelaki bukannya suka, lagi takut. Bibirnya merah di sininya, Masya Allah. Ditarahnya bulu kening lagi. Tarah lagi ni. Pukul siang belah sini. Nah, potong-potong cukup tak sama pula dengan sini. Potong-potong lagi tak sama pula. Darah habis langsung. Dah tak ada apa dah sekarang. Budi bubur je pensel 2 biji sini. Kena hujan, habis kebun. Bila masuk malam pengantin, suaminya tanya mana bulu kening awak. Sudah kena ketiak abang kata. Subhanallah. Nak menarik orang, macam-macam inspirasi kita buat. Tapi bagaimana kita nak menarik Allah? Target kita sekarang betul-betul hijrah supaya Allah tengok kita. Di dunia Allah kasih. Di dunia Allah kasih. Di hari kiamat Allah pelihara kita. Di dunia Allah jaga kita. Kita nak di hari kiamat pun Allah menjaga kita. Inilah target kita hijrah. Kita nak menjadi orang yang sentiasa Allah lihat. Baik, yang pertama, bagaimana kita nak supaya Allah tengok kita? Nombor 1, jagalah perintah-perintah Allah. Sebab Nabi yang disebut, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Dalam dunia ni Allah jaga tuan-tuan. Kita jaga Allah. Apa maksud jaga Allah? Adakah jaga Allah ni maknanya Allah ni perlukan seketika? Allah ni takut sampai kita kena jaga Allah? Tidak. Menjaga Allah maknanya ialah menjaga segala perintah Allah Ta'ala. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, kita jaga perintah Allah. Jangan langgar. Sebab tu abang-abang di hadapan saya ni bagus-bagus. Akak-akak di atas pun bagus. Akak-akak di basement di bawah pun bagus-bagus. Akak-akak dah bagus. Daripada atas rambut ini dah tertutup, Masya Allah. Sampai stocking tertutup. Tak ada stocking perempuan dipinjam stocking bola sepak suami. Tebal di lupa kaki dia. Sebab apa? Menjaga aurat. Tadi saya pergi dekat pasar Kota. Bincang tak kena mulai. Masya Allah, macam-macam tudung. Saya jarang jalan tuan-tuan. Hari ini aku sudah jalan. Saya tengok ada tudung Siti. Ada tudung Wuni. Macam-macam tudung tuan-tuan. Subhanallah. Kita tutup aurat. Jaga tuan-tuan. Jaga ni otak kita. Jaga jangan berfikir yang bukan-bukan tentang Tuhan. Allah jaga kita bila kita fikirkan baik tentang Tuhan. Kita hari ini kadang-kadang tidak fikir baik kepada Allah. Kita fikir jahat. Kenapa Allah jadikan saya miskin? Allah baik. Ada sebab Allah jadikan kamu miskin. Sekarang kamu setiap hari pergi ke mana? Saya tidak ada kerja apa Ustaz. Saya orang susah. Setiap hari saya pergi masjid Ustaz. Masjid sajalah tempat yang saya pergi Ustaz. Saya miskin. Lagipun di masjid banyak makanan percuma Ustaz. Ada yang buat nasi biryani habis-habis koman pun Ustaz. Pisang. Dapatlah satu sikat pisang, bawa balik ke rumah saya. Tak ada seminggu Ustaz. Ya Allah, susahnya awak. Begini bawa sesikat pisang ke rumah. Pun jauh balik ke rumah. Kalaulah kamu kaya, agak-agak kamu sampai dah di masjid. Allah jaga kamu. Allah jaga kita.
Ustaz, kenapa saya mata buta Ustaz? Allah Maha baik. Allah bagi kamu buta, selamat mata kamu daripada tengok benda tak elok. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, jangan ambil garpu cucuk mata. Itu kasih selamat, tak cerdik namanya. Mata ni Allah gunakan untuk tengok yang baik-baik, baca Quran, tengok keindahan alam. Mata ni tengok muka mak bapak. Mata ni mudahkan kita cari rezeki. Bila mata kita buta pun alhamdulillah, sekurang-kurangnya mata kita tak disoal dari kiamat. Syukur tuan-tuan, saya duduk 2-3 hari di Singapura ni pun saya takut tuan-tuan tengok yang bukan Islam. Ya Allah, saya gila. Saya duduk kat lobi hotel tunggu sahabat saya datang jemput, macam-macam saiz nampak, masya-Allah. Tak tengok bogi, tengok subhanallah. Tak apalah, Allah tak soal saya di hari kiamat. Mata kena jaga mata. Keseluruhannya mata kena jaga. Smart tadi saya sebut di expo, jaga lidah. Semua benda kita jaga. Hak Allah kita jaga. Solat kita jaga. Target kita hijrah tahun ini, solat aku jaga. Bila tuan-tuan jaga solat, Allah jaga tuan-tuan. Solat yang paling susah nak dibuat apa? Solat asar. Sebab itu Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr. Ada ulama kata demi waktu, demi masa. Wal asr. Ada ulama kata wal asri, demi waktu asar. Sebab waktu asar yang paling sibuk. Waktu asar kita balik kerja, traffic jam. Waktu asar. Yang keduanya apa? Waktu Isyak. Yang ketiganya apa? Waktu subuh. Ini waktu-waktu yang paling berat. Nabi kata, kalaulah kamu tahu kelebihan sembahyang Isyak berjemaah, kalaulah kamu tahu sembahyang subuh berjemaah, nescaya kamu akan merangkak untuk pergi. Merangkak, tak sihat pun datang. Sebab kelebihan solat-solat ini. Solatul wusta, solat yang pertengahan ini. Kalau kita tahu kelebihan solat ni tuan-tuan, sampailah saf yang pertama. Berebut orang nak duduk di saf yang pertama. Nescaya kamu akan cabut undi. Kadang-kadang tuan-tuan, masjid kita tak penuh solat. Lapar. Siapa nak duduk saf depan, duduk dah. Saya tak duduk, saya cari tiang. Siapa nak ke depan dah, saya cari kipas. Sepatutnya berebut saf yang paling hadapan. Selepas ini kita jaga puasa, kita jaga Quran. Selepas ini kita jaga tuan-tuan ni baca Quran, tuan-tuan ni. Berapa banyak orang yang baca Yasin tapi tajwidnya salah. Baca Quran. Berapa banyak orang yang solat tapi tak betul solat. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat, yang mana solatnya cuai. Ada orang faham, Ustaz, kalau solat itu dah masuk neraka, baik tak payah solat. Tuhan suruh kita solat, itu perintah Allah. Solat betul-betul. Hijrah kita kali ini, inspirasi kita ialah jadikan orang yang betul-betul mendirikan solat. Isteri kita, anak kita, diri kita solat. Kalau anak kita bekerja, kita telefon dia, Aiman, dah solat zuhur. Dah pukul 2 ni solat. Kalau anak kita pergi bercuti, Aiman, dah solat asar. Solat. Kalau anak kita duduk di rumah, ketuk pintunya sampai dibuka, bangun, solat. Jaga Allah, jaga Allah, jaga Allah. Allah akan jaga keluarga kita. Bila kita jaga hukum Allah Ta'ala, Allah akan pelihara kita. Tak ada siapa yang boleh, khususnya sembahyang subuh berjemaah. Nabi kata jaga-jaga dengan orang yang sembahyang subuh berjemaah. Siapa yang mengumpat mereka, siapa yang memfitnah mereka, siapa yang menganiaya orang yang solat subuh berjemaah, fitnah, umpat dan kezaliman itu akan berpatah balik kepada orang yang membuatnya. Kebal itu tuan-tuan, tak payah belajar ilmu kebal daripada Menteri Pasola. Kita nak belajar ilmu kebal, belajar daripada Husin Abu Hassan.
kita doremi menteri pasola. Tak payah, ilmu kebal itu Allah pelihara. Wa kafa billahi wakila. Allah jaga kita. Allah pelihara kita. Hanya dengan sungguh berjemaah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan jaga Quran, Allah pelihara tuan-tuan sampai bila? Sampai dalam kubur. Yang ini yang saya sebut di Stadium Woodlands malam tadi, malam semalam. Ada 12 mayat yang meninggal daripada umur 40 tahun, 12 tahun sampai 40 tahun, mayat yang masih belum rebut di Segamat Johor. Bila dibongkar kuburnya, dipindahkan ke tempat lain, mayat yang diangkat dalam keadaan masih elok, kulit tidak rosak, kulit tidak rebut, tidak mengelupas, wajahnya berseri macam orang tersenyum tuan-tuan. Cuma kain kafannya sahaja yang berwarna merah tanah. Orang angkat menangis tuan-tuan. Yang dari kubur menangis, anak cucu menangis, tengok tuannya, tengok opaknya, tengok mak dia, macam baru meninggal semalam. Cuba tanya kepada ahli warisnya, kenapa mereka ini dipelihara jasadnya tidak rebut? Sebab mereka memelihara Al-Quran. Mereka mengajak orang membaca Quran. Mereka membaca Al-Quran menjadi kawan mereka, rapat dengan Quran, 24 jam dengan Quran, hidup dengan Quran. Akhirnya tuan-tuan, Allah pelihara. Ulat pun tak makan badan mereka. Ulat tak makan, tak layak untuk ulat makan badan mereka. Mata pun tak terkeluar, perut pun tak temu buncit tuan-tuan, tak pecah pun elok. Ditukar kain kafan yang lama, masuk kain kafan yang baru, tanam balik tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan tak nak jadi macam itu. Allah pelihara bukan setakat di dunia, Allah pelihara dulu di dalam kubur. Kalau dalam kubur dah bahagia, kalau dalam kubur dah elok, agak-agak di hari kiamat macam mana? Depan mata kita Allah tunjuk kepada kita hebatnya orang yang menjaga Al-Quran, hebatnya orang yang menjaga pembacaan Al-Quran, mengamalkan Quran. Kenapa kita tidak yakin kepada Allah? Lepas kita jaga solat, masuk waktu jaga solat. Cuba tengok Bilal bin Rabah. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki orang berjalan dalam syurga. Nabi dengar derak-deruk kaki orang berjalan dalam syurga. Nabi kenal tapak kaki itu. Nabi kenal cara berjalannya. Nabi kenal bunyi terompahnya. Itu adalah terompah Bilal bin Rabah. Bila turun daripada langit, Nabi Muhammad tanya kepada Bilal bin Rabah, apa amalan kamu yang menyebabkan kamu ni? Aku nampak, aku dengar derak-deruk kaki kamu dalam syurga. Kata Bilal bin Rabah, saya tak tahu ya Rasulullah. Saya tak tahu apa amalan saya ya Rasulullah. Las Bilal bin Rabah cakap, tiap-tiap kali saya ambil wudu, saya solat sunat wudu. Saya tak pernah tinggal solat sunat, wahai Rasulullah. Kalau Bilal bin Rabah dah beritahu kepada kita, tak tinggal solat itu menjamin syurga, kenapa hari ini kita tidak yakin? Kenapa kita tidak solat? Nak keluar daripada rumah sembahyang isyraq, jadikan satu amalan. Bila sampai ke pejabat kita sembahyang duha, jadikan satu amalan. Kita orang kafir jin, kenapa tak jadikan satu amalan? Duha sebagai satu amalan. Buat nak tidur malam 3 rakaat witir, kenapa kita tak jadikan sebagai satu amalan? Kita bangun subuh jam 5.30 pagi, bangun buat 2 rakaat solat tahajud, kenapa tak jadi satu amalan? Amalan solat inilah yang menjadikan kita besok Allah jaga kita. Ni tuan-tuan, tangan kita ni masya-Allah sangat baik. Best light, this light, semua dia ikut. Korek hidung dia ikut, tumbuk dia ikut, penampar pun dia ikut, tulis SMS pun dia ikut. Sangat baik tuan-tuan, tulis SMS pun dia ikut, masya Allah. Ada jari tuan-tuan melawat. Bila nak tulis SMS, jari tak nak tulis, tak nak. Pernah jadi tuan-tuan melawat? Tak pernah. Suruh suap nasi, dia ikut. Pernah nasi, bila nak disuap, jari tak nak ikut.
makan. Tak ada tuan. Tapi tuan-tuan, tangan inilah yang akan bocorkan segala rahsia kita di hari kiamat. Tangan ini akan bercakap tuan-tuan. Jaga-jaga tangan ini cakap. Sekarang nampak macam bodoh je tangan. Tapi di hari kiamat dia cakap, tangan inilah yang raba anak dada orang. Tangan inilah yang raba isteri orang. Jaga-jaga tuan-tuan, tangan inilah yang mencuri duit masjid. Bayangkan tuan-tuan, kalau tangan tuan-tuan dibuat baik-baik, dia akan cover tuan-tuan di hari kiamat. Pada masa itu mulut dah diam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Yasin sebut. Hari itu mulut diam. Mulut kita ni tuan-tuan, bukan kata di dunia saja nak mengelak, nak membohong. Sampai depan Tuhan pun masih nak bohong. Sebab itu Allah kata mulut diam. Tangan cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang akan bercakap kepada kami ialah tangan-tangan mereka. Bayangkan kalau tangan-tangan tuan-tuan dia buat benda baik-baik, Masya Allah. Dia cakap tuan-tuan daripada awal akhir balik sampai mati, tangan yang akan bercakap benda yang baik-baik. Allah, sayalah tangannya, sayalah yang memimpin orang buta di atas jalan, ya Allah. Tangan repot. Ya Allah, tangan saya lah kerjanya, ya Allah, yang menyuap kepada ibu saya, mak dia yang dah tua, saya tukang suap nasinya. Tangan repot. Tangan inilah yang akan bagi tahu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya yang masukkan duit dia dalam tabung-tabung masjid. Tiap-tiap kali datang masjid, dia sedekah. Saya lah. Bayangkan tuan-tuan, berapa banyak tangan-tangan tuan-tuan akan bercakap di hari kiamat atas kebaikan yang kita buat. Kalau tuan-tuan bersalam malam ni, yang datang malam ni berapa ribu orang. Dewan Tengah ni saja pun dah 500. Tuan-tuan bersalam dengan 500 orang. Tangan bercakap, ya Allah, saya bersalam dengan Dola, saya bersalam dengan ini dengan Haji Mak, Pak Mak Tempe, Kamsing Kampung Bujur, semua saya salam. Saya salam dengan Dr. Ismani, saya bersalam, salam. Muka dosa tuan-tuan, tangan repot. Kenapa tuan-tuan tak nak buat tangan ni baik-baik? Supaya dia repot yang baik-baik di hadapan Allah. Yang ini peluang yang Allah Ta'ala bagi. Yang kedua, bagaimana nak menjadikan Allah tengok kita di hari kiamat. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Yang kedua, tadi yang pertama kita kena jaga segala perintah Allah. Halal kena kata halal, haram kena kata haram. Kita jaga perintah Allah. Yang kedua, bagaimana kita nak menjadi tetamu Allah di hari kiamat? Bagaimana kita nak supaya Allah tengok kita, Allah raih kita, Allah beri payung kepada kita supaya tidak panas. Nama dia payungan Arash. Allah bagi kita minum supaya tidak dahaga, namanya Telaga Kautsar. Biar Allah lintaskan kita di hari kiamat pada titian sirat al-mustaqim dalam keadaan sepantas kilat. Kita nak supaya Allah jadikan kita berjalan daripada padang mahsyar, daripada kita dibangkitkan daripada kubur masing-masing, pergi kepada mahsyar dalam keadaan yang sangat cepat. Dan kalau boleh Allah Ta'ala jadikan kita di tuan-tuan masuk syurga tanpa hisab. Apa dia? Kamu tolong Allah di atas muka bumi. Dewan Dahlia dekat bumi tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak tangan tuan-tuan repot yang baik-baik pada Tuhan, saya tuan-tuan masukkan. Kalau boleh duit yang besar-besar. Kalau bagi masuk di mesin ada cakap. Di mesin je Tuhan, kena gila tau. Tak pasal ada tuan-tuan. Jari kita tak pernah pandai bohong, dia cakap betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekarang kita nak tolong Allah. Ustaz, Allah ni lemah sangat ke sampai nak kena tolong? Tak. Menolong agama Allah itu apa? Apa dia yang dikatakan menolong agama Allah? Apa saja tuan-tuan? Cuba tengok Nabi Ibrahim AS. Dia dibakar di dalam api.
Namrud kata kumpulkan kayu bakar, nyalakan api, lontar Ibrahim masuk dalam api. Ada yang kata Nabi Ibrahim diikat, dibakar. Ada yang kata dilontar Nabi Ibrahim di dalam api. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Burung yang terbang di udara, terbang menyelam di dalam kolam, diambilnya airnya di dalam paruh, diterbang yang diludah kepada api yang membakar Nabi Ibrahim supaya api tadi terpadam. Tuan-tuan boleh bayang tak tuan-tuan bagaimana burung boleh bawa air nak buang di dalam api? Banyak mana sangat air? Bomba. Tapi helikopter ke yang sekali bawa air boleh padam kebakaran hutan? Tak. Tapi burung tetap nak tolong Nabi Ibrahim walaupun dengan paruhnya yang kecil. Tuan-tuan tahu yang menolong Nabi Ibrahim alaihissalam bukan setakat burung, semut. Semut yang melata di bumi itu jalan dekat dengan api, diludahnya api supaya api itu terpadam. Apa sangat semut? Masya Allah. Cuba tengok dalam peristiwa hijrah, burung merpati buat sarang. Cuba tengok dalam peristiwa hijrah, labah-labah buat sarang di muka pintu Nabi Muhammad sedang bersembunyi dengan Abu Bakar Siddiq. Labah-labah tolong, burung merpati pun tolong, burung menolong, semut menolong, para nabi. Kalau binatang yang tidak ada akal menolong, kenapa kita tidak menolong? Sedangkan Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Dan akibat daripada kita menolong Allah Ta'ala, Allah tolong kita balik. Tuan-tuan tahu bagaimana nak menolong Allah? Pertama, cara nak menolong Allah, tolonglah orang-orang yang berada dalam keadaan kesusahan. Nabi kata, selama mana kamu menolong orang, selama itulah Allah akan tolong kamu. Tuan-tuan selalu berdoa, tapi kenapa tidak mustajab? Selalu berdoa, kenapa tidak makbul? Jawapannya sebab kita jarang tolong orang. Kita jarang tolong orang. Kita nak tolong macam-macam benda kita soal. Kita sedang makan mi bakso. Pergi ke pasar makan mi bakso. Tiba-tiba ada orang datang minta, abang, $2 abang, saya mau makan abang. Kamu ni makan tengok apa senang. Kamu ni pengemis tau. Hai, si pengemis muda, istilah baji, mengacau orang lah, pergi menyampah aku. Orang tadi betul-betul nampak. Apa salah kita ambil $2 sedekah? Tapi dia membohong ustaz. Dia bohong dia punya pasal. Yang pentingnya tu tolong dia. Kalau dia betul-betul susah macam, bagi dah bukan luak pun $2. Tak luak pun dia kata nak sila. Ada yang sedekah tapi ikut dengan mulut yang jahat. Engkau tak boleh tengok ke aku senang. Asal aku nak makan engkau datang. Asal kau datang aku nak makan. Aku tak tertelan tau tengok muka engkau. Musim aku tak. Dekat 15 minit torture hamba Allah tu. Nah, ambil RM2. Pergi jauh-jauh. Tuan-tuan bagi juga. Tapi menyakitkan hati dia. Tiada pahala tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak doa tuan-tuan mustajab, tolong orang ni. Tolong orang. Tak boleh tolong orang di Singapura, tolong orang di Filipina. Tak heboh pula di Filipina ustaz. Allah turunkan ribu taufan air itu sebab apa ustaz? Sebab darah runtuhkan masjid. Oh itu pula. Allah alam saya pun tak tahu. Itu balasan Tuhan bagi cash ustaz. 314 km sejam ustaz. Dia rasakan dia. Yelah. Kalau Tuhan turunkan bala pada mereka, kita boleh cakap macam itu. Kalau Tuhan turunkan bala di Singapura, apa tuan-tuan tak boleh ingat ribut tu pun nak buat U-turn. Sudah pergi ke Singapura, pergi ke Pulau Palawan, patah balik ke Singapura. Tuan-tuan boleh tahan, jangan boleh kan. Mereka dalam susah, tolonglah. Sampai Nabi kata, kalau anjing itu minta makanan, lidahnya terjelai-jelai minta makanan
bagilah makanan pada anjing. Anjing minta pun Rasulullah suruh bagi. Ini orang minta, baby yang minta, kanak-kanak yang minta, orang tua yang minta, perempuan yang minta, bagilah. Di Malaysia ada satu orang namanya Datuk Abdul Aziz. Ini orang kuat Malaysia, orang tabung haji. Mana orang susah di dunia ini dia dapat. Dia bawa satu kapal terbang, makanan, minuman, ubat-ubatan pergi. Libya dia pergi, Palestin dia pergi, Iran dia pergi, Filipina dia pergi, Kamboja dia pergi, China dia pergi. Sekarang dia ada dekat Filipina. Masa dia tengah pasang kemah untuk nak buat rawatan orang sakit, angin datang, kaki besi kemah tu cocok kepada dia. Luka tuan-tuan, luka dalam ni. Orang komen kepada dia, kenapalah dia tak mati terus? Kalau mati terus kan bagus. Astagfirullahaladzim. Sebab tu saya katakan tadi di expo, saya suka dengan tuan-tuan. Tuan-tuan orang Melayu di Singapura tak ada gaduh-gaduh, tak ada komen-komen busuk macam itu. Tapi saya malu dengan orang Malaysia, tuan-tuan. Dia datang nak menolong orang, dia datang nak bantu orang, dia tipu musibah kena mula besi kaki kemah, terpacak di kepala dia nak tolong orang. Boleh kita cakap apa salah Datuk dia tak mati? Kalau mati kan bagus. Apa perkataan yang kita nak sebut ini, tuan-tuan? Kamu tidak ada perasaan simpati, dahlah kamu tak tolong orang. Orang yang tolong orang tu pula diuji dengan musibah. Kamu boleh cakap kalau mati terus kan bagus. Kenapa hidup kita penuh dengan hasad? Bila nak jadi baik, tuan-tuan? Tuan-tuan ambil jilet, cukur jambang, cukur jambang. Jilet itu mencukur jambang, mencukur janggut. Tetapi ada satu amalan yang mencukur agama, langsung tidak ada agama. Nama dia apa? Hasad. Hasad itu mencukur pahala. Bila tuan-tuan dengki, bila tuan-tuan hasad, pahala semayang tak ada, pahala puasa tak ada, pahala masuk tabur pun tak ada, tuan-tuan. Sebab kita dengki. Saya ni serba salah. Serba salah. Ingat lagu atas ini. Cakap salah, tak cakap salah. Jadi semua salah. Disuruh beli pap, diambilkan dirinya, bawa Rasulullah. Apalagi binatang yang dimasukkan ke dalam syurga, serigala yang dibunuh oleh abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk diambil darahnya, dilumurkan kepada baju Nabi Yusuf, ditunjuk kepada Nabi Yakub, baju ini, wahai bapa kami, Yusuf telah dimakan oleh serigala. Ini buktinya. Rupanya darah serigala. Dalam riwayat sebut, serigala itu dalam perjalanan nak menziarahi kawan serigala yang sedang sakit. Serigala nak pergi tengok serigala pun dapat pahala masuk syurga, tuan-tuan. Serigala. Kita hari ini kawan kita sakit, tak ziarah, dah mati baru tepuk dahi. Ya Allah, cadangnya petang ini saya nak ziarah dia, dah meninggal Padahal abang-abang tu dah koma 6 bulan. Kenapa tak ziarah dia? Sebab itu, tuan-tuan, menolong agama Allah ini apa? Menolong agama Allah ini apa? Sebarang bentuk amalan-amalan baik yang meningkatkan agama, yang memberikan bantuan kepada agama, yang menaikkan syiar Islam, sama ada yang paling kecil, sabarlah yang paling besar, tolonglah. Fattaqullah mastata'tum, mengikut kemampuan kita. Tolong kita tengok di masjid kita apa yang tak ada, kipas tak ada, pasang kipas helikopter. Bila datang semua orang selesa, Tok Imam di Jumaat terangkat Jumaat. Kita tolong, lama-lama orang selesa datang masjid. Tengok kepada ustaz yang datang mengajar, ada 10 malam ustaz datang mengajar. Tanya pada bendahari masjid, siapa yang sponsor ustaz ni? Oh, ustaz ni belum ada sponsor. Saya sponsor. Tengok kepada bil air, bil elektrik.
Berapa bil air sebulan? Saya sponsor. Tengok kepada bil tu ada bil tuan. $700 sebulan. Saya sponsor. Kita tolong agama Allah. Ustaz, saya tidak ada uang nak sponsor Ustaz. Kamu sponsor tenaga. Ambil vacuum, cuci kapet. Tuan-tuan jangan pandang hina orang yang cuci masjid. Tuan-tuan jangan pandang lekeh kepada orang yang kerja yang membersihkan masjid. Benda ini berlaku pada para sahabat. Di zaman Rasulullah dulu ada seorang perempuan yang menyuci masjid. Datang awal cuci masjid. Rasulullah tengok dia tengok Rasulullah. Tiap-tiap hari datang bersihkan masjid. Satu hari tak nampak. Satu hari Nabi tak nampak. Sampai Rasulullah tanya pada para sahabat, mana makcik yang selalu bersihkan masjid kita? Ya Allah ya Rasulullah, dia telah meninggal ya Rasulullah. Nabi bangun Nabi tanya, kenapa tidak bilang kepada aku? Kenapa kamu tidak beritahu kepada aku yang meninggal? Sahabat-sahabat ada orang cuci aja. Rasulullah pergi ke kubur, Rasulullah sembahyang mayat di kubur dia. Kita hari ini pandang lekeh pada tersiap, pandang lekeh pada orang yang bersihkan masjid, pandang lekeh. Nabi tak pernah pandang lekeh pada orang tua. Sebab apa? Sebab dia menolong. Saya pernah pergi satu surau, satu madrasah, satu surau. Saya tak tahu saya nak sujud di mana. Saya tengok di sini ada kicau, tengok sini ada kicau, banyak gila tuan, banyak tarik pada orang. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Lala saya angkat tapak kaki saya pun ada 2-3 kicau di tapak kaki saya tuan. Baru saya perasan, saya tak boleh semayang dalam surau ni tuan-tuan. Tak boleh semayang, tarik penuh. Akhirnya saya masuk balik dalam kereta, ambil kain pelikat, saya letak di atas tanah, di tepi surau saya semayang. Senang, tak ada najis. Maknanya tak ada orang yang bersihkan surau. Subhanallah. Masya Allah. Ni bila saya cakap macam ni, orang kata saya riak. Ayah betul lah tuan. Kan cakap macam ni kata riak. Saya cerita, bukan saya riak. Saya cerita untuk jadi contoh. Kalau boleh tuan-tuan tiru-tirulah. Kenapa tak kata tiru macam saya tu lagu riak? Lihatlah pinggangku yang ramping dan dadaku yang bidang. Itu lagi riak lagi tuan-tuan. Kenapa siarkan juga dalam radio? Inilah yang menjadikan laki-laki gila lah bayar. Lagu tu lagi haram. Saya cuma cerita pengalaman supaya tuan-tuan tiru. Tapi tuan-tuan nak tiru di mana? Singapura atasnya okey, masjidnya okey, bersih. Saya pergi ke satu masjid untuk ceramah selepas solat maghrib. Masuk dalam tanah, tercabut pihak saya tuan-tuan, foto gila. Saya bawa kereta, suruh driver saya bawa pergi kedai, kita beli brus, beli serbuk pencuci tanah. Saya buka jubah tuan-tuan, tinggal seluar jeruk saja. Lantak lah itu saja saya, orang. Bukan kampung saya, bukan masjid di kampung saya, bukan. Ini kebiri. Tapi saya pantang tengok foto, saya pantang. Dah sekali mengurusi masjid datang, ya Ustaz, tak Ustaz. Saya kata saya tak boleh tengok. Saya dah tahan kencing dah 2 jam tak? Subhanallah. Kita tolong. Ini bila saya cakap macam ni, riak namanya astagfirullahaladzim. Saya bukan riak, saya mengajak tuan-tuan supaya sama-sama tolong agama Allah. Biar kita ini menjadi ansar, golongan penolong, ansarullah, penolong agama Allah. Kita nak menolong agama Allah macam-macam tuan-tuan. Hari ini ada banner macam ini, poster macam ini. Kita tampal ini pun ceramah agama, ma'al hijrah, tampal ini pun dapat pahala tuan-tuan, menolong agama Allah.
Di jalan kita ada duri, di jalan kita ada paku, di jalan kita ada kaca. Kita ambil, kita buang, simpan, sorok. Jangan bagi orang pijak kaca paku. Itu pun dikira menolong agama Allah. Tuan-tuan jumpa satu orang tua bawa barang yang banyak berat, tuan-tuan tolong bawa barang dia, jalan. Itu pun menolong agama Allah. Tuan-tuan tengok dia melakukan kezaliman, tuan-tuan kata, tuan jangan buat zalim, berdosa. Itu pun dikira sebagai menolong agama Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, cuba kita buka tabung yang orang masukkan duit di dalam tabung. Tuan-tuan jumpa tak dalam tabung itu duit yang tak koyak? Dia cari dalam pers dia, cari dalam dompet dia, mana duit yang koyak? Ini jumpa dah, sedekah dekat masjid. Itukah nilai kita nak tolong agama Allah? Sedangkan Allah kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah sekali-kali tidak menerima amalan-amalan sedekah-sedekah kamu sehinggalah kamu beri benda yang paling kamu sayang. Dulu masa tsunami, tuan-tuan, kita orang kumpulkan pakaian bantuan untuk orang tsunami di Kedah, di Kuala Lumpur, Kedah. Selalu tuan-tuan tengok di Aceh, masjid yang tak roboh bila datang tsunami. Tapi tuan-tuan di Pulau Pinang, saya pergi satu masjid di Batu Ferenggi, Pulau Pinang. Masjidnya air laut tak masuk, tuan-tuan. Rumah di kiri kanannya ranah, tapi masjidnya tetap berdiri utuh, tuan-tuan, sampai sekarang. Saya jumpa dengan tu imam ni, saya jumpa dengan pegawai-pegawai masjid, saya jumpa dengan qariah masjid. Dia kata, Ustaz, 2 hari, 3 hari kami tak perasan masjid tak ranah. Sebab kami sibuk selamatkan nyawa kami, harta kami, susah kami. Selepas 2-3 hari baru kami terfikir, ya Allah, masjid kita tak jadi apa-apa. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan, masjid itu tempat orang beribadah, tempat orang beriktikaf, tempat orang zikrullah, tempat orang berzikir, tempat orang belajar. Allah jaga. Allah jaga batang tubuh masjid tak jadi apa. Bayangkan kalau tuan-tuan yang berzikir, agak-agak apa jadi? Bayangkan kalau tuan-tuan orang yang mendirikan solat, tuan-tuan adalah orang yang berzikir, tuan-tuan adalah orang yang sentiasa menolong orang. Tidakkah Allah juga akan memelihara kita? Tidakkah juga Allah akan menjaga kita? Tidakkah juga Allah menolong kita? Tuan-tuan, tolong agama Allah. Allah tolong tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak nampak bentuk pertolongan Tuhan. Bentuk pertolongan Tuhan macam-macam. Kadang-kadang kita tak nampak. Kita pergi bawa kereta nak cari parking. Orang lain jam, berdiri lama, duduk lama kereta nak tunggu parking kosong. Tiba-tiba tuan-tuan sampai elok, kereta lain keluar, tuan-tuan terus masuk. Kadang-kadang kita tak nampak itu bentuk pertolongan Tuhan. Tuan-tuan doa, ya Allah, berikan saya satu slot parking. Saya nak satu je, tak banyak Tuhan. Saya nak satu je. Sebab kereta kau pun satu je. Yang minta 4 tu apa? Tamak gila tu. Tuan-tuan, Tuhan bagi. Allah jaga, tuan-tuan. Kadang-kadang orang nak masuk dalam rumah tuan-tuan, nak merompak, tak boleh masuk, tuan-tuan. Saya mula-mula mengajar tahun 1992. Saya mengajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran di sebuah kampung dekat-dekat dengan Kampar, Perak. Di dalam kampung ini ada 9 buah surau dan sebuah masjid. Ada surau yang besar dipanggil surau besar. Ada surau yang kecil dipanggil surau kecil. Saya mula-mula sampai di kampung ni, saya tanya, banyak di surau, macam mana nak sembahyang ni? Sana azan, sini azan, sini azan. Kalau serentak azan, jenuh jawab juga. Sebab itu kalau banyak-banyak surau, masjid, azan serentak, jawab yang mula-mula dengar je. Yang kemudian biarkan. Saya sampai, ada surau yang besar, ada masjid. Kampung tu, kampung tradisi. Masya Allah. Kerja saya ialah setiap hari Sabtu dengan hari Ahad, saya bawa anak-anak kuliah saya jogging. Jogging macam cerita Ali Baba punya lampuk Ibrahim bin
Saya tidak, saya jogging sampai ke dalam. Bila waktu sembahyang, saya bawa anak-anak saya solat di situ. Bila saya dah rapat dengan orang kampung, saya tanya, kenapa banyak surau? Dia sebut, surau besar itu Tok Guru punya, almarhum Tuan Guru punya. Yang lagi 8 itu ialah anak-anak murid. Lepas Tuan Guru habis mengajar, anak-anak murid pula buka surau masing-masing buat kuliah. Dia pun sebut nama Tok Gurunya, dia pun sebut nama almarhum orang-orang yang ulama. Tuan-tuan tahu, kampung ini di zaman Jepun tak boleh masuk. Orang Jepun tak boleh masuk, tak berani usik, tak berani bunuh. Orang kampung tak berani robot, perempuan kampung tak berani curi makanan orang kampung. Orang paling tua dah meninggal, Tuan Haji. Dia kata, Ustaz, saya sendiri tengok orang-orang Jepun berenang di atas padang, Ustaz. Berpuluh-puluh tentera Jepun berenang-renang, Ustaz, di atas padang. Macam berenang dalam kasih, macam berenang dekat sungai. Rupa-rupanya tuan-tuan, mereka nampak kampung itu kolam. Mereka nampak kampung itu macam laut. Berenang tuan-tuan, tak sampai-sampai. Allah jaga satu kampung. Ini kejadian yang berlaku di mana? Kampung Tualang Sekap, Malin Namar, Kampar Perak. Sampai sekarang madrasah surau besar yang 9 buah tadi saya sebut masih hidup, masih ada lagi tuan. Tapi Tok Gurunya sudah meninggal. Berkat itu kan musuh tak dapat. Sebab itu kita kena tolong Allah Ta'ala. Bila kita tolong Allah Ta'ala, Allah jaga kita. Yang inilah yang disebut sebagai wali-wali. Bukan wali band. Wali band ada. Ini wali, kekasih Allah. Kekasih Allah tuan-tuan, doa ni mustajab. Kekasih Allah ni tuan-tuan, gerak hatinya Allah bimbing. Apa yang dia buat betul lah. Sampai Allah jaga dia tuan-tuan. Waktu dia tidur, tidak ada benda yang boleh ganggu. Mimpinya pun mimpi yang benar. Kalau kita nak jadi orang macam itu tuan-tuan, kita kena hijrah. Mulai saat ini kita kena tolong agama Allah. Dan tolong agama Allah sikit pun tidak rugi. Tuan-tuan. Allah akan gandakan kepada kita bentuk pertolongan ini. Kadang-kadang kita nampak dengan biji mata kita sendiri, Masya Allah. Ini kalau saya cerita pengalaman saya, orang kata riak, nanti tak boleh keluar pula ceramah agama pagi-pagi dekat radio tuan-tuan. Apalah mamak ni, riak betul lah. Sekarang saya nak cerita lah kat saya kan, riak pula. Tapi pertolongan Tuhan itu akan sampai tuan-tuan. Nombor 2, bagaimana nak supaya kita jadi kekasih Allah? Kita berhijrah menjadi orang yang sentiasa menolong agama Allah. Yang ketiga, bagaimana kita nak mendapat supaya Allah sayang pada kita? Cintalah pada Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Allah. Katakan wahai Muhammad kepada umat kamu, kalau kamu cinta kepada Allah, kalau kamu sayang kepada Allah, kamu ikut aku, nescaya Allah akan sayang kepada kamu. InsyaAllah. Orang tanya, Ustaz, kenapa Rasulullah suruh kita simpan janggut? Bila dibuat kajian, orang yang simpan janggut risiko untuk mendapat coronary jantung adalah susah. Ni dia kemah janggut gitu. Tapi kita tak nampak. Cuba cek orang yang sakit jantung, berbelai janggut. Pada janggut ini, bila dia mengeluarkan peluk yang keluar daripada janggut itu menyihatkan. Sebab itu orang yang banyak janggut, insya-Allah anaknya ramai. Akak-akak yang tak ada janggut, main janggut suami. Dia ramai. Ustaz, saya masih berkhidmat, tak boleh simpan janggut, tunggu pencet. Janggut ini jangan anggap saja Rasulullah suruh kita simpan. Ada hikmah.
Ikut, nanti Allah sayang pada kamu. Nabi Muhammad ajar kepada kita potong kuku, bersihkan kuku, kerana ini adalah hikmah yang membawa masuk makanan dalam perut. Ada enzim dia. Berapa banyak orang yang tak basuh tangan, yang tak potong kuku, yang korek hidung punya bukan nasi. Masya Allah, subhanallah. Saya kata kepada tuan-tuan ni, jaga kebersihan. Saya dulu di Ipoh, kita boleh buka dalam Facebook, dalam YouTube tentang nasi, kedai nasi yang paling famous di Ipoh diarahkan tutup kerana terlalu kotor. Nasib baik saya tak nak masuk kedai itu. Setiap hari panggil, marilah makan. Nama pun panggil. Saya tak terpanggil. Tak diisytiharkan tutup 2 minggu, terlalu kotor. Masya Allah, subhanallah. Saya pernah masuk satu restoran, tuan-tuan. Ayam dia diproses di depan kandas. Nak masuk kandas ke dalam ayam, keluar kandas ke dalam ayam, menung kandas tengok orang lain. Boleh bayar tak air kandas menung pada ayam, tuan-tuan? Ayam mula potong 6, potong 8, potong 14, masa ayam sekarang begitu. Ya Allah, patutlah sedap buat air kandas. Apa nak jadi kita ni, tuan-tuan? Pengotor. Bila doa kita nak bersih, bila doa kita nak mustajab, ada kita pengotor. Rasulullah mengajar kita menjadi orang yang pembersih. Sampai Nabi kata ada beberapa benda yang kamu kena ikut, sebab dia adalah sunnah aku. Ikut. Pertama apa dia? Kahwin. Dan nikah. Kahwin. Kalau ada jodoh, kahwinlah. Umur dah 60, ada jodoh, kahwin. Ustaz, saya setia dengan arwah suami saya, Ustaz. Dia dah selamat, akak belum tentu selamat. Orang minat, ambil akak. Apa salah? Pakcik Leha, kami datang untuk pahlakan dia. Terimalah ya. Tak nak kahwin dah, terima je lah Pakcik Leha. Tak apalah, kalau korang semua dah paksa, apa dah nak buat? Baru 2 kali dah paksa. Nampak benar ni punya. Kahwin. Ada orang tanya, Ustaz dah tua-tua, apa kahwin Ustaz? Bagi orang kahwin, tahulah nak buat apa. Ulama-ulama, tuan-tuan, ada yang mati isterinya, sedangkan mereka umur 80 tahun, mereka masih kahwin. Cuba tuan-tuan cek kepada ulama-ulama besar, sahabat-sahabat Nabi, dah tua, masih kahwin. Bila ditanya kepada mereka, kenapa kahwin? Aku malu berjumpa Allah dalam keadaan aku bujang. Aku malu berjumpa Allah dalam keadaan aku bujang. Aku malu. Kahwin, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia sunnah. Allah sayang pada orang kahwin. Sebab Nabi suka. Yang kedua, apa dia? Ta'attar, memakai wangi-wangi. Tuan-tuan ada minyak atar, beli letak dekat masjid, letak dekat satu sudut. Minyak atar percuma. Selepas pakai, letak balik. Jangan selepas pakai buat botol sendiri, buat balik banyak. Tiap-tiap kali orang datang masjid, disapunya minyak atar, wangi satu masjid, tuan-tuan. Alhamdulillah. Sekarang tak payah letak minyak atar. Kadang-kadang yang tuan-tuan letak yang warna hitam pekat ni, dah busuk gila. Letaklah pewangi. Pergilah beli dekat Mustafa ke apa benda ke, yang boleh setting 30 saat sekali sembuh, 20 saat sekali sembuh. Wangi, tuan-tuan. Letak betul-betul depan terima, semua muka terima. Bukankah wangi-wangian itu kegemaran malaikat? Yang busuk-busuk ini kegemaran iblis. Malaikat disuka dengan yang wangi-wangi, tuan-tuan. Wangi lah. Ini agak ketiak, pengsan orang rumah dia. Rumah 4 hari tau. Masuk ICU rumah Allah. Masya Allah. Nak tak wangi. Belilah yang mahal sikit. Jangan beli yang $10, pening pada tu. Beli yang wangi-wangi. Sebab itu adalah sunnah. Yang ketiganya apa? Al-hayat.
Bila kita bersifat dengan sifat ini, tuan-tuan, Allah sayang kita. Sebab kita bersifat dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lembutnya bahasa yang tuan-tuan. Tuan-tuan kena baca ini, kita lancarkan tadi surah Yasin waqaf untuk bantu masjid di Mamlaka Olah. Tuan-tuan baca ya tuan-tuan, tenang jiwa. Kenapa bila dibaca Yasin ketika orang nak mati, iqra'uha 'inda mautakum, bacalah dia di sisi orang nak mati. Yang ini tuan-tuan yang dibuat kajian. Cuba tengok orang yang nazak, yang gerak, dia sakit, tinggi, dah merah, dah berbunyi dah pun. Tetapi bila dibaca Yasin, kembali stabil tuan-tuan. Ni kalau saya ceritakan, riak lagi, saya malah cerita lah betul. Payah betul kan jadi ustaz, cerita pun dikatakan riak. Habis tu saya nak cerita apa? Apa yang saya nak cakap? Saya pergi ke hospital, ziarah orang sakit. Kepala dia, tempurung kepala dia terpaksa dikeluarkan. Tempurung bahagian depan hancur, terpaksa dikeluarkan. Tu imam masjid nak pergi sembahyang subuh, aksiden dengan babi. Kepalanya terhempas atas jalan, pecah ni tuan-tuan, doktor keluarkan. Lepek kepala dia tuan-tuan. Subhanallah. Saya tengok, Masya Allah, tak tergambar saya tengok tuan-tuan. Yasin. Saya kata kita baca Yasin. Siap dekat Allah. Boleh bayar tak kepala dia untuk keluarkan tempurung, tak ada lah. Betul-betul kulit ni tuan-tuan. Udah lepek kepada tuan-tuan. Saya baca Yasin, saya ziarah pukul 1 lebih. Saya kata kita baca sampai ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin. InsyaAllah sampai pada mobil kita niat, ya Allah, kalau dia sihat bagus untuknya, sembuhkanlah dia ya Allah. Kalau mati ini baik untuknya ya Allah, kami rela ya Allah nyawanya dicabut ya Allah. Anaknya, isterinya, menantunya, 4 orang di katil hospital. Sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bila sampai mobil tuan-tuan, semua berhenti. Saya 4 orang dengan isterinya, dengan anaknya 2 orang, saya 4 orang tuan-tuan, menantunya seorang. Sampai bila sampai ayat itu inna nahnu nuhyil mauta tuan-tuan, berhenti pada mobil, doa tuan-tuan. Komputer itu, monitor itu terus flat. Nurse datang, doktor datang, tekan sini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa itu tuan-tuan, azan sedang berkumandang daripada hospital, masjid hospital. Di Ipoh ada hospital, sebelah masjid ialah sebelah hospital masjid. Orang boleh azan masuk dalam hospital, dengar tuan-tuan. Masa dia meninggal itu, azan zuhur berkumandang. Masya Allah, subhanallah. Mobil ada 7 kali dalam dunia. Berapa banyak kita yang faham? Baca Yasin tapi kita tak faham. Lembut di surah Yasin itu tuan. Yasin baca pun tak tenang. Baca pun tenang. Wal Qur'anil Hakim. Sebab itu Sayyidina Ali kata, jangan cari apa makna Yasin. Sebab ada orang cari apa makna ya, apa makna sin. Yang kamu kena cari ialah selepas Yasin. Selepas Yasin ada waw, wawul qasam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang bijaksana. Yang kamu kena kaji ialah Al-Quran, jangan kaji Yasin. Sebab ada orang kaji Yasin lebih daripada
kaji Quran. Kata Sayyidina Ali, kata Abdullah bin Abbas, ahli tafsir sahabat Nabi, Yasin adalah wahai manusia. Ya, wahai. Sin, manusia. Wahai manusia, demi Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah benar seorang Rasul. Itu kata Abdullah bin Abbas. Datang sahabat lain kata apa? Yasin itu adalah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua nama Nabi dalam Quran. Pertama, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Pertama nama Taha, yang kedua nama Yasin. Sebab itu disebut dalam selawat kita. Disebut dalam selawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita selalu baca surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Selalu baca Yasin. Tapi bila sampai ayat ini kita benda, kita nak agak ya, wa subhanallazi, cepat dia nak habis. Kenapa tak ambil kaedah bila sampai innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Berhenti pada kun. Doa, ya Allah, berilah kebaikan kepada anakku ya Allah yang sekarang sedang koma di hospital. Fayakun. Berhenti pada kun. Saya sudah datang, saya lagi tak sebut saya nanti riak. Bila saya datang Singapura, macam-macam hadiah tuan. Ada yang bagi sampul surat, Ustaz doakan untuk mak saya, Ustaz doakan untuk anak saya. Banyaknya hadiah tuan. Kadang-kadang tak terbuat saya, berpuluh-puluh lagi bila buat tuan. Selepas ini cuba buat sendiri. Saya kalau buat, saya lagi astagfirullahaladzim, riaknya aku, ya Allah, riaknya. Nanti DJ itu dekat saya, riak, astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya kalau buat, doktor pesan pada saya buat dengan mudah-mudah, tapi mereka tak ada dosa, saya banyak dosa. Anak-anaknya anak yatim tak ada dosa. Kita minta sama-sama buat, mudah-mudahan mustajab. Tetapi kalau tuan-tuan buat lagi mustajab. Sebab tuan-tuan yang berhadapan dengan banyak orang yang nak jumpa saya di hotel, telefon PA saya, telefon wakil saya, Ustaz duduk di mana Ustaz duduk di mana kita nak jumpa Ustaz ada hajat Tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat sendiri. Sampai di mana? Sampai baca surah Yasin, sampai ayat itu berhenti pada kul, berhenti pada kul. Ya Allah, suami aku minta solat, ya Allah, lembutkanlah hatinya untuk solat, ya Allah. Fayakun Subhanalladzi inna kun. Ya Allah, suami aku tak solat, ya Allah, isteri aku tak solat, ya Allah, gerakkanlah hatinya untuk solat, ya Allah. Takkan. Innama aku sampai kun, ya Allah, menantu aku kasar, ya Allah, sombong, ya Allah, belagak, ya Allah. Kau lembutkanlah dia, ya Allah. Fayakun. Dia hari buat lembutkanlah dia, lembut dia, ya Allah. 40 kali lembut menantu kita. Bisa yang panjang kepala lembut dia. Mana berapa? Tak ada makna ni. Ya Allah, lembut pula. Itu silap doa, ya Allah. Orang semua lembutkan hati, ya Allah. Itu silap. Ulang balik lembutkan hati, ya Allah. Lembut. Dah bonan sekarang. Subhanallah. Ni kelebihan surah Yasin. Di dalamnya ada ilmu sains. Bukankah Allah Ta'ala sebut
Bagaimana kereta kita nak berjalan? Bagaimana pengangkutan kita nak jalan kalau diesel habis, petroleum habis? Dalam Yasin disebut, kamu akan dapat api daripada pokok-pokok yang berwarna hijau. Sekarang kita sebut sebagai biodiesel. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut, kamu boleh dapat tenaga daripada air. Hari ini kita sebut hybrid, setengah enjin, setengah petrol, setengah air. Yasin tuan-tuan. Kalaulah kita boleh terangkan Yasin menurut sains, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal mawjudil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ini ilmu pengangkutan. Ilmu pengangkutan. Matahari satu jalan, bulan satu jalan, siang satu jalan, malam satu jalan, masing-masing berjalan, takkan ada accident. Kalau nak buat kemalangan zero sifat, kurangkan, ikut surah Yasin tuan-tuan. Bas satu jalan, motosikal satu jalan, jalan kaki satu jalan, kereta satu jalan, selesai masalah. Macam tuan-tuan di sini nak basikalnya di tepi jalan, jalan kakinya di tepi jalan, insya-Allah tak ada siapa nak hukum tuan-tuan. Ini tidak setengah negara, bapak lori pun di situ, mak lori pun di situ, anak lori pun di situ, orang race basikal pun di situ, orang berlatih nak cycling pun di situ. Tak accident macam mana? Anda mampu mengubahnya. Sampai bila nak ubah? Balik kepada Yasin, balik kepada Quran. Dia melatih kita menjadi orang hebat. Di mana? Surah Yasin. Sebab itu Yasin ini dipanggil jantung. Jantung apa? Jantung Al-Quran. Subhanallah, hebat tuan. Saya baca tafsir saya lagi saya baca tafsir surah Yasin tuan-tuan di sekolah saya 4 tahun baru habis. 4 tahun tuan-tuan, hurai satu. Dia hurai di sini dalam surah Yasin tentang haiwan, dia hurai tentang tumbuh-tumbuhan, dia hurai tentang bumi, dia hurai tentang diri kita je tuan-tuan. Ni dalam surah Yasin ni dia hurai tentang diri kita je. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak jadi kekasih Allah, kita kena ikut Rasulullah. Apa yang Rasulullah suka, kita ikut. Akhlak Nabi, kita ikut akhlak Nabi. Nabi mana ada maki-maki orang tuan. Isteri Nabi, satu hari isteri Nabi tolak dada Nabi. Isteri Nabi tolak dada Nabi. Perbuatan isteri Nabi tolak dada Nabi dinampak oleh mak mertua Nabi. Mak mertua tegur anak dia. Kenapa kamu tolak dada Rasulullah? Kata Rasulullah, biarkan mak. Dia dah buat baik pada saya banyak sangat. Kan perempuan merayu, apa sanalah. Bila kata dalam bahasa Hindustan, curap yang layak. Ini bahasa Hindustan, nak pegang tangan kat kaki, curap yang layak. Lepaskan tangan saya, jangan pegang. Itu yang timbul cerita, ya dong, kibara, keli-keli, itu yang kibara juga. Saya cerita-cerita Hindustan ni, saya tulis dalam Facebook dari malam, saya suka tukar lirik dia. Itu dalam bahasa Melayu. Zindagi, X7, X-Suhana, sakit gigi, bagi nampak, tidur. Itu bahasa. Kan bahasa orang kampung. Ya dong, kibara, mengandung tak larang. Kenapa buat? Faham tak? Subhanallah. Lepas ni tuan-tuan, kita gunakan akhlak yang baik. Hijrah kita hari ini nak jadi akhlak yang baik. Sebab bila kita orang yang berakhlak yang baik, manusia sudah pasti suka. Malaikat pun suka, Allah pun suka. Orang yang akhlak yang baik, cakapnya bagus, sopan santun, berakhlak. Nabi kan berakhlak.
Dengan isteri Nabi berakhlak. Kita berakhlak depan orang ramai, dengan isteri tak ada berakhlak. Bulu ketiak senyengkat. Abang cuba buang bulu ketiak awak. Ya Allah. Untuk kamu, ya Allah. Untuk isteri lah yang paling kita kena berakhlak. Terlalu banyak suami-suami yang tidak berakhlak. Nak kentut, dia cari isteri. Terpaksa pakai penutup muka. Apalah malam nasi aku dapat suami macam ni. Buruk betul perangai dia. Cubalah kita jadi orang yang macam Rasulullah, paling baik dengan anak-anak. Nabi Muhammad sedang baca khutbah tuan-tuan, datang cucunya naik atas mimbar. Rasulullah berhenti baca khutbah, dukung cucunya dan sambung baca khutbah. Sambil mendukung cucu, tak ada marah-marah. Kita sedang sujud, anak kita duduk atas belakang kita. Sikunya budak. Tahu runtang dia jatuh. Kenapa jadi macam itu dengan anak-anak tuan-tuan? Kita jadi sombong, jadi kasar. Kita cium tak pernah, budak dukung tak pernah. Budak-budak main bola, budak-budak main bola depan Rasulullah. Bola tadi melintas depan Rasulullah. Budak tadi main kutip bola. Nabi Muhammad dukung budak tu, Nabi cium dia, Nabi pegang kepala dia. Perbuatan Nabi dinampak oleh bapa si budak. Kata bapa ni, dia kata, ya Rasulullah, ini anak aku pun tak pernah buat. Macam mana kamu buat? Masya Allah. Nabi terus sebut, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan daripada umat aku orang yang tak sayang budak-budak dan orang yang tak hormat orang tua. Bukan daripada golongan aku, kata Rasulullah. Jom kita hijrah, hormat orang tua. Mulai hari ini kita hormat dengan orang tua. Gunakan bahasa yang baik-baik. Jangan lagi panggil you pada orang tua. Ini kadang-kadang kita umur 24, kita bagi bahasa pada orang 64. Panggil dia, you tak boleh makan saja ke? You tu siapa? Panggillah pakcik, panggillah tuan haji, panggillah abang, panggillah ayah dia. Ini panggil you. Suami panggil isteri you, isteri panggil suami pun you. Ayu. Panggillah dia. Rasulullah dipanggil ya Rasulullah. Ya Rasulullah, isteri tak panggil you. Mama, kita you balik. Mana ada? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lepas ni tuan-tuan hijrah, kita mulakan daripada diri kita. Mulakan diri kita untuk tiru Rasulullah. Ada orang yang nak tiru suara piramid sampai buat pertandingan. Tak cukup suara tiru piramid, misai pun digubah hanya jadi misai piramid. Rambut dia pun dikeriting macam piramid, dicocoknya pipi buat jerawat. Pimai tangku, kaki naik ke mata. Angan-angan tinggi nak jadi Nabi Ramli. Rambut macam duri dikeriting sendiri. Ambil jarum peniti, dicucuk di atas pipi. Nak buat jerawat sendiri, lama-lama tak jadi. Pimai tangku punya minat kepada Ramli. Tiru cara Rasulullah. Piramid kalau dia menyanyi, satu tangan di perut, satu begini. Tiru. Masya Allah. Dalam nampak tiru. Boleh, bukan tak boleh. Tapi kalau tiru Rasulullah lagi pahala. Semayang tiru cara Rasulullah, puasa tiru cara Rasulullah, tidur cara Rasulullah, makan tiru cara Rasulullah, semua tiru cara Rasulullah. Allah sayang pada Rasulullah, kita pula tiru Rasulullah. Maknanya Allah sayang pada kita. Ini inspirasi kita tuan-tuan. Rasulullah itu sumber inspirasi kita. Bagaimana nak mencari redha Allah? Nak mencari redha Allah, kena mencontohi orang-orang yang telah diredai oleh Allah. Barulah kita dapat keredaan Allah. Siapa yang diredai oleh Allah? Nabi-nabi dan Rasul-Rasul. Jom kita tiru. Tuan-tuan kenal Nabi Yunus AS, tuan-tuan kenal Nabi Yahya AS. Masya Allah tuan-tuan. Nabi Yunus AS tuan-tuan, dia orang yang berdakwah kepada kaumnya. Tapi kaumnya bantah. Dia merajuk juga. Akhirnya dia duduk naik dalam sampan,
dalam kapal, datang ribut cabut undi, Nabi Yunus kena terjun dalam laut sebab nak selamatkan kapal yang kecil. Datang ikan pelan, duduk di dalam perut ikan nun. 10 Muharram keluar. Berapa lama duduk dalam perut ikan cos ikan paus tuan-tuan. Dah gelap dalam laut yang gelap, dasar laut gelap. Apa doa yang dia baca? Itu yang doa orang yang nak bersalin. Ya, doa nak bersalin nak keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi Yunus alaihissalam tuan-tuan dia sahabat. Dia ada seorang isteri. Isteri dia kuat belajar. Bila anak murid pengikut Nabi Yunus datang ke rumah Nabi Yunus, isterinya belajar daripada awal sampai habis. Daripada awal dia datang sampai balik, isterinya popek. Isteri nak apa itu tuan-tuan? Kalau isteri tuan-tuan belajar, relax, brother, relax. Seperti Nabi Yunus pun belajar, yang tuan-tuan nak kecil hati buat apa? Jangan tiru yang lain, tiru Nabi Yunus. Bila orang tanya kepada Nabi Yunus alaihissalam, kenapa kamu bela isteri yang kuat belajar? Kata Nabi Yunus tuan-tuan, memang aku cari seorang isteri yang memudahkan aku masuk syurga. Aku sabar dengan dia, aku dapat pahala banyak. Maka Allah kata kahwin dengan perempuan itu. Aku kahwin, rupa-rupanya perempuan ini kuat belajar. Dan aku sabar sebab nanti aku mudah masuk syurga. Subhanallah. Dia tak nampak, dia tak penyepak, dia tak menunggu isteri dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau isteri tuan-tuan kuat belajar, itu tanda-tanda tuan-tuan nak ke syurga. Yang kita nak penyepak, sepak dia buat apa? Kenapa isteri kuat belajar? Sebab dia penat. Kalau kereta tuan-tuan pun penat, dia pun belajar. Bunyi macam-macam. Bunyi maknanya dia penat. Kalau perut tuan-tuan penat, namanya keroncong. Kurang. Dah penat perut. Isteri belajar sebab dia dah penat. Masak dia, jaga anak dia, basuh kain dia, kemas rumah dia, repair television pun dia. Seksa gila tau. Pergi ke pasar pun dia, beli barang pun dia. Kita tidur. Aku nak ke masjid ni. Kita kira ke masjid dia tak buat. Itu yang saya cakap dulu. Yang isterinya boleh dia kuat sangat. Ini campak lagu-lagu. Tak sabar, campak. Masuk 3 hari, makan tak ada, apa pun tak ada. Baru dia tahu susahnya tak ada isteri. Isteri dia kuat belajar, nasi siap, lauk siap, rumah bersih, walaupun kuat belajar. Tapi pasal tak sabar, dia ambil isteri dia, umbar dalam pergi. 3 hari je dia tahan, dia cari balik, dia ambil tali, dia angkat isteri dia. PA, ambil tali ni, marilah maafkan abang, kita tarik dengan penuh keberatan. Berat gila PA. Bila-bila naik, tangan berburu di atas. Berburu, minta melongkang depan. Rupa-rupanya penunggu telaga perigi. Siapa kamu ni? Aku penunggu perigi. Terima kasih kamu naikkan aku ke atas. Kenapa kamu naik? 3 hari lepas ada satu perempuan jatuh dalam telaga ni tahu. Beledek siapa Allah. Oh, betul aku dengar. Nasib baik kamu angkat aku keluar. Selamat aku. Penunggu pun tak faham. Tambah-tambah suami yang tak lagi nak tak tahan. Sabar je lah. Jadi kita tiru Nabi ni tuan. Siapa lagi yang kita kena tiru? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bukankah Allah kata aku redha pada mereka? Siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan tak nak tiru Abu Bakar Siddiq. Kita bubuh nama anak kita Abu Bakar. Tapi kita kadang-kadang kita kata macam mana perangai Abu Bakar? Abu Bakar orang yang sangat lembut, sangat pemurah, sangat penyayang. Sampai Allah panggil dia sahabat Nabi. Idhuma
Wa qala li sahibi, ketika mereka berdua di dalam gua, Nabi berkata kepada sahabatnya, Allah iktiraf Nabi Muhammad, Allah iktiraf Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi Muhammad. Masya Allah, orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar Siddiq. Sedangkan dalam Quran Allah kata Abu Bakar close, very close dengan Rasulullah, sahabat. Orang yang nombor 2 dibangkitkan di hari kiamat selepas Rasulullah. Punya hebatnya tuan-tuan. Ditimbang iman Abu Bakar dengan seluruh isi bumi, berat lagi iman Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan. Tiba-tiba ada orang nak hina Abu Bakar, dia katanya kafir, dipanggilnya tandas itu rumah Abu Bakar. Dahsyat gila tuan-tuan. Orang gila pun tak dahsyat gitu. Tuan-tuan tak ada di jiran Abu Bakar dalam syurga. Hari ini dia tanya pada Siti Aisyah, anak dia, isteri Rasulullah. Hari ini hari apa Aisyah? Aisyah ni anak dia, isteri pada Rasulullah. Rasulullah tu nanti Abu Bakar. Bila dia nak mati, dia tanya, wahai Aisyah, hari ini hari apa? Hari ini hari Selasa lepas. Menangis Abu Bakar, menangis. Kenapa ayah menangis? Sebab aku nak mati macam Rasulullah wafat pada hari Isnin. Tapi hari ini hari Selasa, bukan hari Isnin. Menangis Abu Bakar tuan-tuan, sebab tak boleh meninggal pada hari Isnin. Sampai nak mati pun tuan-tuan nak ikut Rasulullah, punya sayang kepada Rasulullah. Kita nak sebut mati pun lambat. Rumah sebelah kubur pun takut. Ni tilam bapak kita meninggal atas tilam katil di rumah, tilam tu campak dekat, dijual tuan-tuan. Tukar yang baru, beli yang baru, tukar yang lama. Itu di Ipoh ada lori jual tilam. Tilam, tukar yang lama, beli yang baru. Tilam arwah bapak yang mati tu. Okey, angkat ini tilam, kasih tilam baru. Tak nak duduk atas tilam orang mati ni tuan-tuan. Kalau semua cucunya nak tidur atas tilam tu, tak nak lah, tuan mati situ. Sahabat-sahabat tuan-tuan nak mati macam Rasulullah. Hari ni pun nak tidur. Masya Allah, sayangnya tuan-tuan Umar Al-Khattab pada Nabi SAW. Sampai bila Nabi, orang bagi tahu Nabi Muhammad wafat, pengsan Umar Al-Khattab. Semangatnya terlalu sayang, siapa yang kata Nabi wafat, tu cantik kepala dia. Punya sayang sampai tahap itu tuan-tuan. Abu Bakar bangun dan terangkan Umar, wahai Umar, kalau kamu sembah Muhammad, Muhammad mati. Tapi kalau kamu sembah Allah, Allah itu hidup. Baru tenang Umar Al-Khattab tuan-tuan. Kekasih dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang nombor 2 dibangkitkan, nombor 3 dibangkitkan selepas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, bila dia ikut satu lorong, syaitan akan ikut lorong lain, tak nak bertemu dengan Umar Al-Khattab. Punya gerun pada Umar Al-Khattab. Syaitan masuk jalan ni, tengok Umar ada, lari dia. Satu hari berlaku gempa bumi di Madinah. Berlaku gempa bumi di Madinah. Umar ambil tangan dia tuan-tuan, ditampaknya Madinah, ditampaknya tanah di Madinah. Hei bumi, diam kamu. Berhenti gempa bumi. Tuan-tuan nak jadi orang begitu? Masya Allah, hebat tuan-tuan. Dia tampak tanah, diam kamu bumi. Diam bumi Madinah, tak ada gempa. Tuan-tuan, kalau berlaku gempa bumi di Singapura, tampak tuan-tuan. Diam, tak. Berhenti tak gempa. Dengan tuan-tuan, ketemu di dalam. Umar Al-Khattab datang orang Mesir mengadu. Wahai Umar, kami orang Mesir. Kami, pengairan kami adalah daripada telaga, daripada Sungai Nil. Masalahnya Sungai Nil telah pun berkurang. Macam mana nak buat? Dia ambil surat daripada Umar Amirul Mukminin kepada Sungai Nil. Dia tulis surat. Dia kata pada Sungai Nil,
kembalikan air kamu seperti biasa. Dibagi kepada wakil yang kamu campakkan surat aku ini ke dalam sungai Nil. Balik dia campak tuan-tuan, sungai Nil naik air macam biasa. Ni wali Tuhan. Nak jadi orang yang macam ni tuan-tuan, jadilah orang yang betul-betul iman. Cakapnya baik, perbuatannya baik, berkorban untuk agama baik. Umar Al-Khattab hijrah sungguh-sungguh. Daripada orang yang buat berhala daripada tepung, disembahnya berhala daripada tepung. Bila lapar, dipotongnya kepala berhala, dibuatnya roti canai dia makan. Sekejap dia sembah, sekejap dia makan. Kadang-kadang berhalanya daripada buah kurma, disusun-susunnya jadi berhala, disembahnya, bila dapat dimakannya. Itulah Umar Al-Khattab. Tetapi bila dia Islam, bila dia bersama Islam, bila dia bersama Rasulullah, dialah orang yang paling awal berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jom kita semayang depan Kaabah." Buat apa lagi kita semayang sorok-sorok di sini? Jom kita semayang terang-terangan. Kata Rasulullah, "Sabar Umar, tenang, kita belum kuat. Apa kita takut ya Rasulullah? Ini agama Allah, agama yang benar. Kalau demikian, jom," kata Rasulullah. Bila tengok Umar di hadapan, musuh-musuh semua ke tepi tuan-tuan. Orang yang mula-mula hulurkan pedang. Besok pukul sekian-sekian, jalan sekian-sekian, aku akan berhijrah ke Madinah. Siapa yang nak tengok anaknya menjadi yatim, isterinya menjadi janda, sila halang perjalanan aku berhijrah ke Madinah. Tiada siapa berani menghalang tuan-tuan. Kerana apa? Bukan kerana Umar itu berani, bukan kerana dia kuat, kerana iman dia. Imannya kuat, imannya hebat sampai menjadikan orang-orang lain gerun kepada dia. Jadi tuan-tuan, kita orang Islam, bagaimana kita nak menjadikan orang hormat pada kita, orang gerun pada kita, orang kasih pada kita, orang hormat pada kita? Jawapannya ialah tuan-tuan, jadilah orang yang kuat berpegang pada agama. Kekuatan bukan letak kepada tubuh badan yang sehat semata-mata. Kekuatan letak pada sabar. Kekuatan kita letak pada tahap iman kita. Iman kita hebat, orang akan hormat pada tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, saya suka bila tuan-tuan datang ceramah ramai-ramai macam ini. Saya suka. Semalam tak berapa ribu manusia yang menghadiri stadium di Woodland. Berapa ribu manusia. Saya yakin tuan-tuan, bola sepak pun orang tak tengok seramai itu. Kalau baik hati tengok dalam, dia pun dia ada tuan-tuan. Ramai gila yang tengok sekali. Dengan Ustaz Don, dengan Ustaz Arun, Ustaz Nusahan. Alhamdulillah. Riak lagi, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tak keluar radio lah buat astagfirullahaladzim. Susah betul. Cerita pun dikatakan riak. Subhanallah. Saya suka tuan-tuan. Nah, tingginya sampai di atas mendengar ceramah, sampai di bawah mendengar ceramah. Tunjukkan kekuatan tuan-tuan dengan perpaduan kita, dengan kasih sayang kita, dengan saling menghormati sesama kita. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada sebarang benda-benda yang boleh merosakkan kita. InsyaAllah kita Allah akan dihormati di negara tuan-tuan. Bukan setakat di Singapura, di Malaysia, malah di seluruh dunia. Apabila umat Islam berpegang pada Quran dan hadis, di mana-mana pun orang akan sayang pada kita, orang akan hormat pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya cakap pada tuan-tuan bahawa saya akan berhenti mengajar, berhenti berceramah, bukan berhenti berdakwah. Dakwah mana boleh berhenti? Yang berhenti di ceramah, ceramah boleh berhenti. Dah sakit, nak ceramah lagi. Dibawa masuk dalam hidup, dibawanya pakai air kencing, air najis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak disuruh dah pergi dalam hospital Islam. Itu namanya tak berceramah. Berdakwah boleh tulis buku, berdakwah boleh cakap, berdakwah boleh mengajar di sekolah. Berdakwah itu 1001 macam cara. Jadi bila saya umum 28 November adalah hari terakhir saya, banyaklah orang tak surat ni tak tahu dah sampai dah tuan-tuan. Postcard daripada
New Zealand, Australia lah, Amerika lah, minta saya jangan berhenti ceramah. Itu surat ustaz, email, SMS, Facebook, entahlah tuan-tuan. Tak terbaca saya tuan-tuan. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan, saya pun tak tahu. Pihak istana pun minta jangan berhenti ceramah. Kalau ustaz berhenti, siapa yang nak menyatu padukan masyarakat kita? Pihak television, pihak-pihak ni saya belum muktamad lagi. Keputusan saya itulah setakat ini 28 November tetaplah tuan-tuan. Dah stop dah, last saya terima 30 November dah janji sama orang. Selepas itu saya tak terima lagi lah. Jadi saya fikir dulu tuan-tuan. Ya, tapi bila saya tengok program tuan-tuan di Singapura ni, ya Allah, ya, ada yang belum, ada yang cium. Jangan ada ustaz, jangan ada buat ceramah. Setakat ni perempuan ni yang belum cium lagi. Ya, itu di Melaka dengan di Pahang. Di Melaka satu perempuan tutup cermin teater. Nak pegang bibir ustaz dia tengah pegang juga ustaz. Astagfirullahaladzim, siapa lah makcik? Saya nak semayang, makcik tak apa ni, dia lain. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, mungkin program penamat saya lah. Ya, kalau saya betul-betul bersama berceramah nanti, saya rasa kita nak buat besar-besaran dengan kerjasama Jeraha Management bersama dengan Ustaz Irwan Hadi, Ustaz Nusahan Abdul Halim, saya dan Ustaz Fadli Shah bersama dengan Ustaz Syekh Abdul Karim Umar Fakrani Al-Makki, ya, yang akan kita buat pada sambutan tahun baru nanti. Tuan-tuan boleh dapatkan tiket-tiket ini 16 dan 17 November pertama. Kita akan buat pada bulan 12 nanti insya-Allah, ya. Kita akan buat pada bulan 12. Tuan-tuan boleh dapatkan tiket-tiket di sini lah, ya. Tarikh ni bila saya pun lupa. 29 hari bulan 12. 29 hari bulan 12. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan tiket di belakang sana bersama dengan bus jualan Pusat Pendidikan Al-Muwaqqaf. Jadi kalau ini ceramah kita yang terakhir di masjid di Singapura ini, maknanya ini juga adalah program kita yang terakhir yang kita buat di Singapore Expo Convention, ya, pada 29/12 sebagai penamat ceramah kita. Kalau setakat inilah, kalau ada jodoh, ada rezeki, kita jumpa lagi. Kalau tak ada, maknanya pada 29 hari bulan Disember lah terakhir, tuan-tuan dapatkan tiket. Dan tuan-tuan juga boleh bantu sekolah saya dengan membeli produk-produk air penawar, kismis, buku-buku saya untuk kita bina menghapis asrama perempuan dan anak yang berharga lebih kurang RM1,5 juta dengan membeli produk-produk Al-Barakah di belakang. Jadi terima kasih kepada semua jemaah kuasa masjid yang mengundang saya di sini. Saya minta maaf selama saya mengajar tuan-tuan di beberapa belas, saya diberitahu dalam tempoh 2 tahun ini di 17 buah masjid di stadium itu, Allah Alam, ya. Selama 17 tahun ini kita berceramah di sini. InsyaAllah saya minta maaf kita terpaksa bahasa, dan tuan-tuan juga boleh saya mengikut saya lah untuk menjaga umrah bersama dengan Jeraha Management ini juga pada bulan depan insyaAllah. Saya minta maaf jika terpaksa bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.